Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita ni Sahih Fiqh Sunnah jilid keempat oleh Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim ni. Ulama di Mesir lah ni, ulama Mesir. Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Jadi jilid keempat kita muka surat 504 ada kita ni. Jadi kita bincang ni bab sama balik itu bab ilak ni. Ilak ni orang tak tahu kita orang Melayu kurang tak. Dia sumpah lah. Sumpah tak si tidak mahu menyetubuhi isterinya selama waktu tertentu lah. Cuma ulama ada bahas lah. Adakah tak si mencampuri isteri dia, tak mahu menyetubuhi isteri dia selama 4 bulan ke atas ke ataupun kurang tu sebulan ke seminggu ke, semua dikira ilak dah. Ada khilaf di kalangan ulama. Tapi Syekh ni pilih sebulan ke boleh dah. Hak Nabi dalam Quran sebut ada dalam Quran sebut cerita pasal Nabi ni ilak jugalah. Al-Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbus 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim fa in 'azamat talaq fa innallaha samii'un 'alim. Bagi orang yang mengilak isterinya menunggu 4 bulan, kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berketapan hati hendak menceraikannya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 226 hingga 227. Jadi kalau maksimum pun dia kata 4 bulan. Itulah. Bukan nak cerita tak boleh kurang 4 bulan dah. Setengah ulama kata mesti 4 bulan ke atas. Ilak, tapi tak boleh juga lebih 4 bulan kena putus lah. Kalau kurang tidak. Tapi pendapat yang kira dikuat ialah seminggu ke sebulan ke dikira ilak dah, iaitu tidak bersumpah tak mahu menyetubuhi isterinya dah. Maka cumanya dia kalau dia sebulan tu tak apalah. Kalau lebih daripada sebulan, setahun kata tak. Orang jahiliah dulu memang sampai setahun dah tak. Ada setengah-setengah dah. Jadi dia kira terik-terik pun tak boleh 4 bulan. Kalau tidak dia kena putus. Sama ada nak cerai ataupun kena setubuhi bini balik lah. Begitu juga Umar Khattab ni, kalau orang pergi jihad, dia katanya tak boleh lebih daripada 4 bulan lah. Kalau untuk hantar tentera 4 bulan untuk kasyif kata. Dan digunakan oleh jemaah tabligh lah. Jemaah tabligh dia pun kata 4 bulan maksimum juga dah. Berdasarkan perkara ni jugalah hampir sama dah. 40 hari 3 hari 14 hari 4 bulan tu antara sebabnya hak ni jugalah. Okey dah. Jadi sandara yang kuat juga dah sini. Ya, apapun walaupun begitu dia kata tak. Seminggu sebulan ke apa pun. Kalau sumpah, kalau benda tu ada yang lebih baik, maksudnya isteri dia berubah ke ataupun tak perlu bagi pengajaran pada isteri. Dah. Sebulan pun dia janji sumpah sebulan. Dia boleh kurang lagi kalau tengok isteri dia juh dah. Habis pengajaran dia kena berhenti lah kan. Dia berhenti, dia kena bayar kafarah sumpah. Bayarlah kafarah sumpah lepas ni kita bincang lah. Apabila yang melihat ada benda yang lebih baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa 'ala yaminin fara'a ghayraha khairan minha falyatil ladhi huwa khairu wal yukaffir 'an yaminihi." Barang siapa yang menyatakan satu sumpah lalu ia melihat selainnya sumpah, tak usah buat gapo-gapo. Tak usah ilak tu, tak usah setubuhi isteri dia. Sebulan ke apa. Kita tengok tapi tengok selainnya lebih baik daripadanya. Maka hendaklah ia melaksanakan lebih baik itu dan hendaklah ia menebus sumpahnya. Ikutlah sumpah, tak usah makan daging kau, tak usah makan ke apa kau dah. Tiba-tiba tengok molek pula daging ke apa, kena berhenti sumpah dia, kena bayar kafarah sumpah ni. Pasal Islam ni ia nak ajar kepada kebaikan, bukan main sentimen perasaan dia dah. Tak sih main sebenarnya kita kena tengok hujah. Tiba-tiba kita rasa yakin dah. Tiba-tiba tengok lain. Ada yang lebih baik daripada pendapat kita rasa, maka kita boleh berhenti dah. Begitu juga tak sih setubuhi isteri sebulan. Ke atas kat sebulan kat kita kena
kena berhenti lah tak? Tak nanti ke setahun, tak nanti ke sampai 4 bulan, 5 bulan, ni boleh maksudnya. Hak ilak yang sebulan pun, seminggu ke, apa pun, kita tengok ada yang lebih baik, kena berhenti lah tak? Kalau lebih daripada 4 bulan sumpah pun, dah bukan molek sampai 4 bulan dah. Dan mana pun berhenti tengah jalan lebih baik. Jika di situ ada manfaat yang lebih baik, maka kena bayar kafarah sumpah lah. Tapi kalau dia lelaki dia tak seri juga, ilat itu diteruskan sampai 4 bulan pun, maka 4 bulan tu dia kena sabar lah isteri pun dah. Sampai 4 bulan. Jadi kalau kurang lebih kalau dia kata niat setahun ke apa, maksimumnya 4 bulan juga. Royak 4 bulan ke 5 bulan 6 bulan ni kena 4 bulan juga maksimum dah. Ilak lah mana pun. Sumpah tak usah tidur, tak usah setubuh isteri ni maksimumnya 4 bulan. Benda kita tempat kita tak ada mana cerita orang harap, tapi kalau ada orang nak buat kat ni lah maksimum dia dah 4 bulan dah. Jadi sebulan pun ilak, maksimumnya 4 bulan. Kalau kata sumpah setahun pun 4 bulan je maksimum. Tak boleh lebih daripada 4 bulan. Lepas 4 bulan dia kena putus. Cukup 4 bulan dia kena putus. Sama ada cerah ataupun bayar kafarah, kena bersama kembali dah. Tak boleh dia lebih daripada 4 bulan. Lebih kurang dah. Okey ni. Kita baca, jika telah berlalu 4 bulan sementara suami tidak juga kembali kepada isterinya lagi, maka apakah yang harus dilakukan? Allah Ta'ala firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. Bagi orang yang mengilak sumpah isterinya, tak usah dekati isteri, tak setubuh dah. Mestilah menunggu 4 bulan. Jika tak usah setubuh bila-bila pun, kena 4 bulan yang tunggu dah. Kemudian jika mereka kembali pada isterinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketapan hati hendak menceraikannya, maka sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 226 hingga 227. Para ulama dari para sahabat dan generasi setelah mereka berbeza pendapat mengenai masalah ini sebab adanya perbezaan mereka dalam memahami ayat yang mulia ini. Sampai-sampai Ibn Arabi mengatakan para sahabat dan tabi'in berbeza pendapat mengenai tak terjadi talak setelah berlalunya waktu tersebut. Padahal mereka adalah orang yang berlisan paling fasih dan paling mengerti tentang bahasa Arab. Jika mereka sahaja kesulitan memahaminya, maka apalagi kita yang memiliki pemahaman yang lemah dan kemampuan bahasa Arab yang buruk. Dari zaman sahabat tu, zaman orang kata bahasa Arab yang fasih lagi, bahasa Arab yang sah. Tapi pun nak faham dalam bab Al-Quran ni pun masih ada khilaf, ada beza pendapat. Boleh rujuk Ahkamul Quran karya Abu Bakar Ibn Arabi ni, iaitu hukum-hukum tentang Al-Quran lah tak? Ayat-ayat Quran tentang hukum ni. Berdasarkan hal ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Boleh rujuk kitab Al-Bada'i, Fathul Qadir, Jawahir Al-Iqlil, Al-Mughni, Zadul Ma'ad. Jadi pendapat pertama kata dengan berlalunya waktu ilak dan suami tidak kembali kepada isterinya, maka jatuhlah talak satu. Automatik jatuh talak satu. Tak boleh lebih 4 bulan. 4 bulan kan automatik jatuh talak satu. Di antara ulama yang berpendapat demikian, ada yang berkata bahawasanya talak jatuh, ada juga yang kata jatuh talak ba'in. Bukan talak satu, talak ba'in. Ini adalah pendapat Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ikrimah, Jabir bin Zaid, Atta, Hasan An-Nakhai, Al-Za'i. Ini juga pendapat ulama mazhab Hanafi. Ramai juga lah. Di antara mereka ada yang berkata bahawasanya jatuh talak satu raj'iyah saja, bukan talak ba'inah. Ini pendapat Abu Bakar bin Abdul Rahman, Makhul dan Az-Zuhri. Mereka berhujah tentang jatuhnya talak dengan berlalunya waktu ilak. Dengan dalil-dalil sebagai berikut. Waktu ilak maksimum 4 bulan. Habis kan 4 bulan? Kira automatik tercerai lah. Ibn Mas'ud membaca ayat tersebut sebagai berikut. فَإِنْ فَاءُوا فِيهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kemudian jika mereka kembali kepada isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 226. B. Allah Ta'ala menetapkan waktu ilak adalah 4 bulan. Sekiranya seorang suami kembali pada isterinya melebihi waktu itu, berarti melebihi waktu yang telah ditetapkan dengan dalam dalil, dan itu tidak boleh. Kalau nak kembali pada isterinya, nak rujuk isterinya, dia kena bayar kafarah sumpah. Dah. Walaupun dia sumpah nak taksir bersama isteri dia lebih daripada setahun kau ya, ataupun taksir tu. Bila-bila kau ya dah. Maka maksimum juga 4 bulan.
Kalau niat tu, dia kena bayar kafarah sumpah aja. Bayar kafarah sumpah baru boleh bersama isteri dia. Jadi tak cerai lah. Kalau tidak, ia cerai automatik lah. Sekiranya suami mencampur isterinya dalam waktu ilak, berarti ia telah kembali. Rujuk tu tak? Maka ini menunjukkan bahasanya ia berhak untuk kembali dalam waktu itu. Dia boleh kembali. Sebelum 4 bulan tu, memang dia boleh terbalik. Dan dia kena bayar kafarah sumpah lah. Kedua, jika masa ilak tu sumpah tak mahu bersama isteri dia telah berlalu, maka hakim menghentikannya dan merintahkan seorang suami untuk kembali pada isterinya atau menjatuhkan talak. Ini pendapat kedua. Tak terus automatik tercerai dah. Tapi panggil dulu, hakim panggil. Lepas tu, dia suruh paksa sama ada kembali pada isteri ataupun jatuh talak. Jika ia menolak kembali, tidak boleh mahu menyetubuhi isterinya lagi dan tidak mahu untuk menjatuhkan talak, maka hakim menjatuhkan talak kepada perempuan itu atas nama suaminya. Kalau isteri itu, suami itu tak cerai apa tak usah. Nah, semua kata nak sumpah tak usah bersama isteri. Sekadar tu saja ni. Jadi lebih dapat boleh. Jadi hakim ni berhak tolong cerai dah. Tolong cerai bagi pihak suaminya kerana telah berpindah kuasa cerai ni daripada suami kepada hakim dah. Qadi ke apa dah. Ini mazhab jumhur ulama di antaranya Imam Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad. Ini juga pendapat Ibn Musayyib, Mujahid, Tawus, Ishaq, Abu Thawr, Abu Ubaid, Ibn al-Munzir. Pendapat ini juga diriwayatkan dari banyak sahabat di antaranya Umar, Uthman, Ali, Ibn Umar, Aisyah, Abu Darda. Ramai ni lagi pendapat kedua ni. Kena bawa depan akhir lagi dah. Bukan terus kita kata cukup 4 bulan ke automatik tercerai, tertalak satu atau tertalak bain setengah pendapat. Tapi hak ni tidak. Dia kena bawa depan mahkamah hakim. Dia kata mu kena rujuk balik. Kena bersama isteri balik. Tidak. Hakim akan ceraikan lagi kalau dia tak bersama isteri dia balik. Dan mereka di antaranya adalah sebagai berikut. Setelah teks tua, ayat tersebut menunjukkan kembali pada isteri adalah setelah 4 bulan. Sebab kata kembali disebutkan setelah waktu tersebut. Dengan partikel fa yang menunjukkan ta'kid setelahnya. Jadi pendapat kedua ni kata tunggu 4 bulan. Lepas tu kena jatuh hukum oleh hakim. Bukan tu automatik. Dia kata ada fa tu ta'kid ni. Maksudnya lepas fa ni maksudnya selepas tu dah. Kemudian Allah Ta'ala firman wa in azamat talaq, dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikannya. Bukan automatik. Kena ada ketetapan hati ni. Surah Baqarah surah kedua 227. Jika talak jatuh secara automatik dengan berlalunya waktu ilak 4 bulan ni, waktu sumpah tak usah bersama isteri ni, maka tidak perlu berketetapan hati dah. Azamat talak ni tidak perlu berketetapan hati untuk melakukan talak menurut hal itu dah. Berdasarkan itu, maka ayat itu menunjukkan takhir, memberikan pilihan kepada orang yang mengilak antara kembali menggauli isterinya atau menjatuhkan talak setelah berlalu waktu tersebut. Maksudnya dia kena itulah, dia kena putus sama ada beri pilihan, sama ada nak bersama lagi isteri atau jatuh talak. Dia hanya 2 pilihan. Ilak ni habis. Masa ilak ni habis 4 bulan. Dia hanya 2 perkara yang boleh buat ni bagi suami tu. Pertama, dia gali kembali isteri dia. Dia mengaku depan tak hakim kata saya nak kembali pada isteri saja. Ataupun dia kena jatuh talak. Dia tak boleh lebih daripada itu. Kerana ia telah menganiayai hak isteri, hak wanita dah. Firman Allah Ta'ala, fa inna Allah sami'un alim, maka sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha tahu. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 207. Ayat ini mengindikasikan bahawasanya talak itu dapat didengari dan ia dapat didengar itu hanyalah berbentuk ucapan saja. Ia adalah sumpah yang menghalangi untuk melakukan persetubuhan selama 4 bulan. Sebab kata ini hanya menunjukkan hal demikian dan tidak menunjukkan talak. Asal-asalnya tunjuk talak, bukan masuk talak lagi dah. Mengikut orang Arab ni, kalau zihar tu mungkin masuk talak. Tapi ilak ni ia tak mahu setubuh saja. Dia bukan masuk talak. Mengikut orang Arab jahiliah tu dah. Pendapat yang menyatakan bahawa talaknya jatuh dengan berlalunya waktu ilak adalah pendapat orang yang mengatakan bahawa talak boleh jatuh tanpa diucapkan. Dan ini tak boleh. Jadi, ada kau talak jatuh tanpa diucapkan? Tak ada dah. Mesti ada ucapan dah. Pendapat mereka ni lah. Firman Allah Ta'ala, wa in azamat talaq fa inna Allah sami'un alim. Dan jika mereka berketapan hati hendak menceraikan isteri ini, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 207. Kata azam ni adalah apa yang menjadi ketapan hati.
seseorang untuk melakukannya. Azam, nak buat sungguh lah. Dan tidak kembali kepada isteri tidak disebut ketapan hati untuk menjatuhkan talak. Dan tidak kembali kepada isteri lagi bukan maksud ia nak tolak tu dah. Memang azam tu nak cerai sungguh baru dikatakan azam lah. Yang seterusnya, pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat. Ramai sahabat berpendapat ini, iaitu kena bawa depan hakim tak hakim dulu. Diriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar yang mengatakan, aku pernah berjumpa dengan sekian belas sahabat Nabi SAW. Semuanya menyuruh orang yang mengelakkan isterinya untuk menghentikan perbuatannya. Kena henti perbuatan dia. Sanad Sahih diriwayatkan oleh Syafi'i dalam musnadnya Asy-Syifa Al-'Ai dan Ad-Darqutni. Diriwayatkan dari Abu Salil yang mengatakan, aku pernah bertanya pada 12 sahabat Rasulullah SAW tentang lelaki yang mengelak isterinya, maka mereka menjawab, tidak ada apa-apa atasnya hinggalah berlalu 4 bulan. Jika ia kembali maka urusan selesai, dan jika tidak maka ia boleh menjatuhkan talak. Dia kena putus lah. Begitu dah. Okey. Lihat Hadirat Ad-Darqutni. Silakan lihat asar yang bersumber dari Ali Ibn Umar dan Aisyah dalam Syifa'ul 'Ai bi Takhrijul Musnad Imam Syafi'i. Pendapat yang kuat, jika masa ilak telah berlalu dan isteri melaporkan perkaranya pada pengadilan, maka hakim menghentikannya dan memberikan pilihan kepada sang suami antara kembali menggali isterinya atau menolak isterinya segera. Jika ia menolak, maka hakim menjatuhkan talak pada isterinya atas namanya. Talak ini, baik talak itu dijatuhkan oleh suami atau dijatuhkan oleh hakim atas namanya, adalah talak ba'in. Bukan talak raj'i, talak ba'in lah. Menurut pendapat yang paling kuat, iaitu mazhab Abu Hanifah. Sebab ini adalah penceraian untuk menghilangkan mudarat wanita. Nak kata kena 3 kali Quran, kita tak perlu lah. Pasal ba'in lah. Maka talak itu harus menjadi ba'in. Jika talak itu statusnya sebagai talak raj'i, maka mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan lagi dari wanita tersebut. Dah lah waktu nenek 4 bulan tak bersama suami dia pula. Dah. Tak senang bersama suami dia dah. Lepas tu tambah raj'i lagi 3 bulan lagi paling kurang. Jadi kata dia 7 bulan pula. Dia kata nyanyi kotin lah. Baik ambil talak ba'in lah. Talak ba'in. Jika talak ini statusnya sebagai talak raj'i, maka mudarat tersebut tidak dapat dihilangkan sebab suami dapat merujuk isterinya semula sehingga mudaratnya tetap ada lagi. Allahu'alam. Okey, lafaz ilak sumpah dan bentuknya. Al-Mufassal dengan sedikit ringkasan. Berdasarkan penelitian dapat menyatakan lafaz ilak sumpah ni, sumpah menjauhi isteri tak bersetubuh isteri dah, adalah setiap lafaz yang dengan sendirinya menunjukkan penolakan suami untuk menyetubuhi isteri pada kemaluannya, dan pengertian ini segera terlintas di benak sebab berlaku dalam tradisi bahasanya memang inilah yang dimaksudkannya. Maka lafaz tersebut dinilai sebagai lafaz jelas yang menunjukkan ilak. Jadi ilak ni bahasa Arab je. Kita orang Melayu kalau buat apa tidak guna istilah ilak lah, kita kata taksir tidur denganmu ataupun tidak setubuh denganmu, buat kerja denganmu selama 4 bulan, kata gitu ke bini dia lah. Dah. Ataupun sebanyak sebulan ke apa. Semua tu sebulan, seminggu dah, setahun ke apa, 4 bulan ke, semua itu dipanggil ilak. Cumanya maksimum 4 bulan dah. Kalau setahun ke 2 tahun ke, maksimum 4 bulan kena putus dah. Itu maksud ilak dah. Sedangkan setiap lafaz yang tidak menunjukkan pada ilak hingga batasan ini, maka ia bukan lafaz yang jelas mengenai ilak. Kalau lafaz yang tidak masuk, tak mahu setubuh isteri, nah, maksud ilak yang daripada maksud itu, bahasa masing-masing bukan ilak lah, panggil dia bukan ilak. Tapi hanyalah kiasan yang memerlukan niat untuk jatuhnya ilak dengan lafaz tersebut. Maksudnya ilak ni bukan sekadar sebut, maksudnya sumpah. Demi Allah kau aku sumpah. Demi Allah aku tak sigap begitu dah, ya lah. Maka tu barulah dikatakan sumpah dah. Sumpah ilak ni, sumpah tak mahu mencampuri isteri dia. Dalam hal ini pernyataan suami dibenarkan berkaitan dengan apa yang diniatkannya dalam lingkup hukum dunia. Namun pernyataannya tidak dibenarkan berkaitan dengan lafaz yang jelas bahawasanya ini ia tidak memasukkannya dengan sebagai ilak dalam lingkup hukum duniawi. Jadi lafaz yang tidak jelas, ia kena ada niat yang jelas dah. Niat yang betul lah, niat yang kata betul nak tak mahu setubuh isteri. Kalau masuk kiyah ke apa tak jelas dah. Kalau dah maksudnya jelas dah, walaupun dia kata masuk lain pun, dia kata jelas lah. Dia kira tak kira, dia kira ilak. Dia pasal semua orang dengar tu faham gitu dah. Ilak itu sumpah tak mahu bersama isteri, setubuhi isteri kan. Dalam masa sebulan ke, Nabi sendiri pernah macam boy ke isteri dia minta macam-macam lah dah. Nabi ni hidup zuhud dah, tak mahu hidup mewah dah. Jadi ada isteri dia, kerajaan Islam semakin besar, adalah pitih banyak sikit, tapi Nabi ni dia bukan mewah keluarga dia dah.
dia duit ada pun dia seteka je beri kau orang habis licin gitu. Jadi susahlah sikit keluarga dia ni. Jadi Nabi Ortina ni minta lebih nak gelemah gapo lagi berkali dah. Jadi adalah bunyi tu Nabi pun macam marah lah sikit. Nabi pun supoh lah. Nabi supoh setara arah supoh tak mau bersama isterinya sebulan. Cuma Nabi dia berhenti 29 hari tu. Nabi bawa ke isteri dia tidak bersama rumah-rumah isteri dia 9 orang tu pergi belakang. Hari ke 29 tu, habis hari tu sini Nabi pergi keluar dan pergi ke rumah isteri dia dah. Jadi orang tanya, kata sebulan supoh. Tapi Nabi kata ada boleh ke 29 hari dah. 29 hari juga adalah sebulan dah. Jadi ia paling dekat yang tidak mahu memudaratkan isteri dia jugalah. Supoh dia tunaikan juga. Tapi dia masih itulah dia sumpah dia sumpah tak mahu bersama isteri tu tunaikan juga sebagai pengajaran bagi isteri dia. Caranya bukan mahu ya timbuk bini, caranya gitulah boikot sikit isteri sehingga tina terkabar. Lepas tu dia itulah dia pergilah 29 hari cukup. 29 hari tu kira ada boleh selain 29 hari tu sebulan ni kira boleh dah keluar daripada sumpah takut mengenai isteri kalau lebih 30 hari tu. Jadi dia ambil paling ringan di antara sebulan ni ada 29 hari dalam bulan Hijrah ni. Bulan Qamariyah ni ada 9 hari sebulan dah. Jadi kira hak tu pun yang paling pendek di antara sebulan yang ada dah. Jadi dia 9 hari keluarlah pergi berjumpa isteri dia, habislah masa ilat dia, masa sumpah tak selesai bersama isteri dia. Itu pernah berlaku pada Nabi lah. Dan orang lain pun jadi contoh pengajaran hukum lah di situ. Cumanya kalau tak ada sebab yang musabab yang besar, tak boleh buat gitu dah. Pasal dia ada perempuan ni, isteri ni ada hak dia. Dan dia kalau tanpa sebab yang musabab yang kuat, dosa lah suami ni lah. Dosa suami kerana tidak memberi nafkah. Antara nafkah pada isteri dia lah bersama isteri dia ni. Mencampuri isteri dia. Setakat tu saja kali. Saya nak lagi ada terkija sikit lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.